Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ayahanda Pengerusi Masjid Al-Ubudiyah dan seluruh ahli jawatan kuasa, Tuan Imam dan pegawai syarak, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Pertamanya saya merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Saya dapat bersama dengan tuan-tuan di Jasin, dan kebetulan seperti yang dimaklumkan tadi, sepatutnya kuliah pertama sahabat saya Al-Fadhil Tuan Guru Haji Zulkifli Ismail yang merupakan ahli majlis fatwa negeri Melaka yang baru diisi. Dan saya pada malam ini, begitu juga sebenarnya kali pertama saya memulakan kuliah atau ceramah saya di masjid selepas saya dilantik sebagai penasihat agama kepada Yang Berhormat Ketua Menteri dan juga ahli Lembaga Majlis Agama Islam Negeri Melaka. Alhamdulillah, pada malam ini saya buat tazkirah sajalah, tazkirah untuk menukar ruang waktu yang kita menunggu sebelum pada solat Isyak. Di mana pada malam ini saya nak bawa sedikit pendedahan dan pencerahan kepada kita tentang bahaya kekayaan yang boleh menghancurkan hidup manusia di akhir zaman ini. Baik. Di dalam Al-Quran, dalam surah Taubah, Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat 75 dan 76, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanusaddiqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum al-mu'ridun. Sadaqallahu al-azim. Dalam ayat surah Taubah, Tuhan sebut bagaimana manusia yang kufur di atas nikmat kekayaan yang Tuhan beri. Ayat itu bermaksud sebahagian dari kalangan manusia yang berjanji, berazam, berjanji kepada Tuhan, kalau sekiranya Allah Ta'ala kurniakan kami limpah kurnia kekayaan, kalau aku dapat kaya lah, boleh aku kaya, nescaya pasti aku akan bersedekah, beri sumbangan, wakaf dan sebagainya, buat kebaikan lah bila banyak duit. Wala nakunanna minas salihin, dan pastinya aku tergolong di kalangan orang-orang yang soleh. Falamma atahu min fadlihi bakhilu bih. Tapi Tuhan kata apabila Allah Ta'ala datangkan, Allah Ta'ala berikan limpah kurnia kekayaan kepada mereka yang tadi berjanji dengan Tuhan kalau kaya nak buat kebaikan, nak sedekah, nak sebagainya. Tapi apabila Allah Ta'ala takdirkan dia kaya, Allah Ta'ala boleh beri siapa yang Tuhan kendaki. Bakhilu bih, mereka akan bersikap bakhil dengan harta kekayaan yang Tuhan kurniakan. Bahkan mereka berpaling daripada kebenaran, maka dia tergolong di kalangan orang-orang yang berpaling daripada agama. Ayat ini sudah cukup menggambarkan cita-cita manusia, fitrah manusia inginkan kekayaan. Kalau kita tanya manusia siapa yang tak nak kaya? Orang yang fakir papa kedana, dia tak nak jadi fakir papa kedana selama-lama. Mereka nakkah? Nak kaya. Orang yang dah kaya, dia nak kaya lagi.
Sebab apa saya sebut ini fitrah? Manusia bukan zaman kita sahaja, zaman Nabi SAW pun kisah sahabat Nabi Ahlus Sufa yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, menumpang tidur di Masjid Nabawi waktu itu, yang dipanggil Ahlus Sufa, ahli serambi Masjid Nabi masa itu. Mereka berhijrah pada Mekah ke Madinah, mereka tak ada rumah nak duduk, tumpang itu. Makan pun orang-orang Ansar Madinah hantar. Lama-lama pun dia pun tak tahan juga duduk macam itu. Satu hari dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, doakanlah kami kaya. Sebab sahabat-sahabat kami tengok sebahagiannya dah kaya raya duduk di Madinah, mereka berniaga dan sebagainya. Kami ni pun rasa nak kaya juga. Itu sahabat Nabi. Orang Melayu tu sanggup cakap lah. Nak kayanya pasal berpawang pun sanggup. Yang penting dapat. Sebab apa? Ni lonjakan fitrah, naluri yang tak baik, kemudian disambut dengan nafsu. Sebab kekayaan ini senang. Hari ini kita kata semua hidup dengan duit. Semua hidup dengan duit. Duit ni satu tawaran yang orang akan tertarik. Bahkan manusia dah tak kira persoalan duit tu halal ataupun haram. Halal haram orang tak ambil kira sekarang ni. Yang penting ada duit. Hari ni. Sebab dalam hadis Nabi pernah sebut, mafhum adik, akhir zaman kamu nak cari duit yang 1 dirham yang betul-betul halal pun susah. Nak gambarnya, dunia akhir zaman ini, harta dimiliki banyak, harta yang syubha, harta yang dapat daripada sumber-sumber yang tak elok. Baik. So justru itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu, akan wujud jenis manusia yang macam ni. Dia nak kaya, asalnya fakir kemudian minta kaya. Tuhan boleh bagi kekayaan. Sebab sifat harus bagi Allah Ta'ala, kita belajar dalam sifat 20, sifat harus satu. Allah Ta'ala harus nak mengadakan dan meniadakan sesuatu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid, Allah Ta'ala boleh buat apa yang Tuhan kehendaki. Orang yang kaya boleh jadi fakir, yang fakir boleh jadi kaya. Orang yang ada kuasa Tuhan boleh jatuhkan, orang yang tak berkuasa Tuhan beri kerajaan, kuasaan. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kita baca ayat tu wirid. Allah Ta'ala yang memiliki kerajaan. Allah Ta'ala boleh beri siapa kerajaan yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan boleh cabut, jatuhkan siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala boleh permuliakan siapa yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan boleh perhinakan siapa-siapa yang Tuhan kehendaki. Biarikul khair di tangan kudrat Allah Ta'ala lah, kekuasaan Allah Ta'ala. So justru itu saya nak sebut sini, jangan sebut kata kaya salah. Kaya tak salah dalam Islam. Orang Islam kaya bagus, kaya tak salah. Ada sahabat Nabi kaya? Ada. Abdul Rahman ibnu Auf, hartawan. Uthman ibnu Affan, hartawan. Sehingga dalam hadis Nabi kata, dua orang makhluk Allah ni, Abdul Rahman dengan Uthman, dia ni pembendaraan Allah atas muka bumi, gudang. Baik. Tapi yang jadi kesalahan ini, bagaimana nak nguruskan kekayaan. Kalau kaya tapi kedekut, kalau kaya sehingga lupa Tuhan, baik tak payah kaya. Macam kita malam nisfu Sya'ban, orang Melayu kita baru ada amalan baca Yasin 3 kali. Yang tak mau baca Yasin ni orang Wahabi ya. Dia tahu. Dia kata bid'ah. Nabi tak ada baca Yasin malam. Dan kau malas baca Yasin, jangan disalahkan orang nak baca. Kalau tak nak baca, duduk diam. Bagi baca. Baca Quran ni bila-bila baca pun dapat pahala. Ni ada paman dah tak ada kerja lain. Dia tengok orang Melayu baca Yasin, salah. Dia kata ni bid'ah, Nabi tak pernah buat. Macam dia hidup zaman Nabi pula.
Kemudian kita baca Yasin malam nisfu Syaban 3 kali. Salah satu di antara baca Yasin itu kita minta apa? Supaya minta panjang umur dan bertambah amal ibadat. Bagus tu. Makin tua lagi bagus. Amal ibadat bertambah, usia panjang. Tapi kalau umur panjang, tak buat amal ibadat, baik tak payah minta umur panjang, banyakkan dosa. Macam itulah pendek katanya. Kaya tapi tak beri manfaat pada orang lain, baik tak payah jadi kaya. Makin kaya makin hilang, tak datang masjid, tak datang surau. Baik. Ayat ini ada ahli mufassirin menafsirkan asbabun nuzulnya, iaitu kisah seorang laki-laki yang bernama Sa'labah ibn Khatib al-Ansari, orang Ansar, orang Madinah. Kisah mereka ini, Khatib ni, Sa'labah ni lebih kurang macam cerita Fir'aun, Qarun zaman Fir'aun dulu. Sa'labah ni diriwayatkan dia ni fakir. Dia beriman dengan Nabi, orang Madinah. Semayang waktu, setiap kali semayang waktu dia ada semayang belakang Nabi. Tapi pelik sikit dia ni, nak gambar susah dia ni. Lepas saja beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi toleh belakang dah hilang, dah tak ada. Lepas semayang hilang, lepas semayang hilang. Pelik sikit tak apa. Nabi tanya, aina Sa'labah, Sa'labah ni pergi mana? Tak ada doa, tak ada wirid, hilang. Dia sahabat beritahu, ya Rasulullah, Sa'labah ni dia lepas semayang dia kena balik cepat, sebab pakaian yang dia pakai buat semayang tu, orang rumah dia pula nak pakai, nak buat semayang. Dia orang susah, tak banyak pakai. Tentang gambar zaman Rasulullah ada orang susah sampai tahap macam tu. Kain nak buat semayang, pakai buat semayang tu kongsi laki bini. Okay, kita tak jumpa lagi orang Melayu sampai tahap macam tu dah. Walaupun dalam kampung kita kategorikan mana asnaf fakir miskin, tapi tak adalah miskin sangat pun. Fakir miskin, kita masuk dalam kategori fakir miskin. Tapi bila pergi rumah dia, asro sampai 2 dia pasang. Saya pun terkejut juga. Jadi kita dah jadi sebut salah, dia ni miskin ke tak miskin, main hantar nama je. Jadi di situ Sa'labah susah sampai tahap macam tu. Dan dahinya hitam seperti lutut unta, kena banyak sujud. Tapi satu hari, hebat manusia Sa'labah ibadat, hati dia terdetik juga nak kaya. Satu hari dia pergi jumpa Rasulullah SAW lepas semayang. Ya Rasulullah, kau doakan aku kaya. Sebab dia tahu doa Rasulullah tu mustajab. Sebab kita ni kalau nak minta orang doa, cari agak-agaknya yang doa dia mustajab. Orang panggil air ludah di masin. Baik. Cari orang macam tu. Kita cari alim ulama, cari tok-tok lebay kampung, tok-tok imam. Kalau orang yang macam kita ni doa tak apa-apa, doa juga. Masin pun masin juga. Kau makan ikan masin pun ya juga. Lepas doa isap rokok pula. Apa doa tu lambat sikit, bukan tak makbul, tapi doa tu lambat. Dan Tuhan kata, ud'uni istajib lakum, berdoalah kamu kepada aku mustajab. Tapi makan tahun baru dapat. Kita duduk dalam kampung, kita lebih kenal. Macam kita orang kampung, bila dapat anak cucu, sunat kita suruh orang alim ulama tahnik anak cucu kita. Orang alim yang kita cari, orang yang warak, yang kita yakin dia ni orang baik, orang dekat dengan Tuhan, kita cari macam tu. Jangan main pungut dia. Saya tengok dia ni jalan tunduk rasa aku, suruh dia bagus, kadang dia tikam ekor, kau boleh percaya sangat. Dia jalan tunduk tu sebab dia kira nombor. Jangan sebab tu. Jadi dalam kampung ni kita lebih mengetahui siapa dia. Maka tak kalau begitu, Sa'labah Nabi buat tak layak. Ada riwayat kata Sa'labah datang lagi jumpa Nabi esok, ya Rasulullah, doakan aku kaya. Nabi kata, ya Sa'labah,
kamu miskin tapi kamu ingat kepada Allah lebih baik daripada kamu kaya tapi kamu lupa Allah. Nabi bimbing kata, Nabi tak halang dia nak minta doa. Nabi tak tak payah, muka kau pantang dapat kaya besok. Masjid ke mana, surau ke mana engkau ni. Tak, Nabi tak. Orang minta. Tak sampai hati. Tuan-tuan, orang jadi ketua macam itulah. Baik. Saya duduk pejabat ketua menteri tu dah hampir 4 bulan. Kadang-kadang ketua menteri terpaksa layan semua orang datang. Yang ni minta bantuan, ini minta sign, ini minta. Tenyek je lah. Nak tolak tak sampai hati dah ketua ni. Yang mana tak sempat datang ke pejabat, kan malam datang kat rumah ketua menteri pula. Terpaksa saya meeting pegawai jabatan ketua menteri, tak boleh tu ni. Kena limit masa. Masa kena limit sikit. Kalau tidak besok dia nak kerja tak boleh kalau tunggu sampai tengah malam. Saya kata nak ikut zaman Tan Sri Ali Rostam tak boleh. Tan Sri Ali dia layan sampai 3 pagi dia layan rakyat. Taklah kan. Sebab orang kata dia ni kuat bekerja. Saya kata tak boleh buat ketua menteri macam tu. Prioriti dia nak pergi pejabat besok, nak uruskan negeri banyak. Jadi saya kata limit sampai pukul 12 tak. 12 malam dah tak boleh jumpa. Bagilah dia rehat dengan anak isteri dia, kan. Dia rehat. Pagi besok pagi-pagi subuh dia dah bangun. Untuk maklumat tuan-tuan, ketua menteri kita ni dia ni kuat sembahyang jemaah sikit, tak macam orang lain. Sebab kita atur program dia. Setiap hari Sabtu program turun padang. Turun padang dia akan rotate mengikut don. Don Sekam contoh, baru ni kita don Melemau. Lepas Lemau tu kita pergi Pantai Kundo. Nanti kita akan turun ikut don. Salah satu di antaranya jumpa rakyat cara macam tu, style dia kita buat. Hari Sabtu tu dia turun mana kampung, mana don, akan pilih satu masjid. Tapi ketua menteri akan sampai sebelum sembahyang subuh di satu masjid. Dia akan sembahyang jemaah ke situ dulu. Tu style dia. Dia akan datang 5:30 biasa dia sampai masjid. Kalau pegawai syarak tak datang masjid, dia dah sampai dulu. Dia dah keluar daripada awal dari rumah ketua menteri. Kalau ada kuliah subuh, tunggu. Lepas kuliah subuh tu habis, tuan-tuan bawa dia pergi minum teh, mana-mana gerai semua dia pergi. Selepas itu ada program bersama rakyat hampir pukul 10:30. Apa ada masalah, pergi cakap dengan dia masa tu. Pegawai daerah semua kena datang. Nak bayar cash, masalah situ kena selesai situ, tak nak tangguh. Setiap minggu dia buat macam tu. Jadi Salabah ni dia tahu Nabi doa mustajab. Rasulullah kata, Salabah, kamu susah tapi ingat Tuhan lebih baik daripada kamu kaya besok tak ingat Tuhan. Salabah tidak, ya Rasulullah. Aku kalau kaya, aku banyak harta, aku akan bersedekah, infak harta ke jalan Allah. Itu yang Tuhan sebut, wa minhum man ahadallah. Sebahagian daripada manusia ni mereka sanggup berjanji dengan nama Allah. Orang Melayu kan sumpah, wallahi, demi Allah. Itu sumpah. Maka akhirnya Nabi doakan dia. Doakan Salabah ni, Allahumma rzuqhu malan. Wahai Tuhanku, kayakanlah, bagi rezeki kepada Salabah ini harta kekayaan. Nabi doa, orang tak. Okey. Akhirnya takdirkan Salabah ini kaya, tuan-tuan. Dia ada kambing. Lepas Nabi doa tu, kambing dia membiak cepat. Ada riwayat mengatakan macam ulat, punya banyak. Kita nak tunggu kambing kita beranak makan bulat. Dia sekejap beranak, sekejap beranak. Banyak tak banyak kambing dia ni, orang Arab ini, kekayaan dia tu, siapa ada unta, kuda, kambing banyak, itu harta kekayaan dia. Sebab zaman dulu bukan ada kereta Mercedes, kereta Volvo, dia tak ada. Maka diriwayatkan di kota di Madinah itu, kalau kambing Salabah itu dilepaskan di kawasan perlembahan minum air, kambing orang lain kena tepi, tak boleh masuk. Kambing dia dah penuh. Itu. Orang Arab ni ada yang jenis pair kambing banyak sungguh. Saya dulu macam tak percaya. Masa saya duduk Mesir dulu, saya duduk di kota Damanhur. Satu petang tu saya ternampak di taglingan Tuhan,
di Pekan, di Bandar Damanhur tu. Saya duduk rumah flat. Pagi tu kambing penuh satu jalan, kereta tak boleh jalan. Ya. Saya betul ingat kisah dalam kitab ni. Orang Arab ni ada yang pergi kambing banyak sungguh. Jam satu pekan jam, tak boleh jalan kita. Dia nak lintahkan kambing dia je. Tapi kambing ni walaupun banyak, yang tukang jaga 2 orang je tu saya pelik. Seorang jaga depan, seorang jaga belakang. Kadang-kadang jaga kambing lebih mudah daripada jaga orang. Ya. Kadang-kadang je tu. Dia jaga beribu kambing tu, seorang jaga depan tunjuk jalan, yang seorang jaga belakang. Takut dia lagi tempat lain. Selesai masalah. Tu kami bibiri. Tapi jaga orang ni lain tak ceritanya. 10 kita cakap, 11 dia tak percaya. Kalau Ustaz Kamal kau jangan percaya dia cakap tu. Kau nak kata apa, dah tak nak dengar cakap. Begitu juga kita dengan anak kita. Lain yang kita ajar, lain yang dia buat. Akhirnya Sa'labah ni kaya. Maka turun ayat tentang zakat. Zakat. Nabi pun hantarlah sahabat ambil zakat, pergi minta zakat dengan Sa'labah sebab dia orang Islam. Sebelum tu gaya dia dah lari ni dah mula nampak. Bila kambing makin banyak dia dah mula tak datang sembahyang waktu dah. Tak seperti dulu. Sembahyang dah tak datang dah. Nabi tanya mana Sa'labah, biasa dia ada. Sahabat kata dia dah kaya Rasulullah, dia sibuk dengan kambing dia. Dah ada intro dia. Lama-lama Sa'labah ni datang sembahyang Jumaat dia datang. Sembahyang Jumaat je. Ada orang Melayu ada macam tu. Sembahyang raya je dia datang. Jumaat pun tak datang. Sebab apa datang Jumaat? Kalau sembahyang raya boleh pakai sampin Ustaz. Sembahyang Jumaat tak boleh. Ni dah kemaruk pakai sampin. Isi borang takut, pakai sampin berani. Orang lelaki lah. So justru itu akhirnya bila ambil zakat, jumpa wakil Rasulullah minta zakat, Sa'labah jawab apa? Sahabat kata ini macam cukai ni, jizyah macam cukai. Orang datang pungut zakat, Rasulullah ni wakil, dia kata nak pungut cukai, bahasa dia. Dia mengelak tak nak bayar. Wahal dia dulu papa kedah ni. Kalau zakat pun yang diwajibkan oleh Allah dia tak nak bayar, dia nak infakkan harta untuk Islam, mampu dia takkan buat. Sebab kadang-kadang bahaya. Orang fakir tiba-tiba jadi kaya ni bahaya. Dia macam kera dapat bunga lah. Baik biar kaya tu sikit-sikit, dia bila kaya mengejut ni bahaya. Ni zaman Pak Mantelo punya lah kaya. Ni skim cepat kayanya kan banyak kan. Sudah sekarang dah apa-apa kedana, kaya dia sekejap je. Akhirnya dan apa Tuhan sebut dalam ayat itu pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Dan ada riwayat lain nak mengatakan Sa'labah ni sebelum Rasulullah wafat dia teringat nak bayar zakat, dia insaf. Tapi Rasulullah tak nak terima. Waktu orang pungut kau tak nak. Bila Rasulullah dah sakit hampir nak wafat, dia datang nak bayar. Kemudian wafat Rasulullah di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sa'labah bawa zakat dia nak bayar pada Khalifah. Umar kata Rasulullah tak terima zakat engkau, aku pun tak boleh terima. Bila matinya Sayyidina Abu Bakar, zaman Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab, Sa'labah ni hidup lagi. Dia bawa harta zakat dia pergi jumpa Khalifah Umar nak bayar zakat. Umar kata Rasulullah tak terima zakat engkau, Abu Bakar tak terima, aku pun tak boleh terima. Seksa Sa'labah. Dia dah tahu kekayaan dah tak boleh nak buat apa dah, tak boleh manfaat. Dan ada riwayat mengatakan akhirnya Sa'labah ni dia mati di zaman Khalifah yang ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan. Dia orang jahat ni kena umur panjang dan lah. Lihat. Tapi bukan faktor keturunan. Memang ajal dia lambat. Macam mana? Kita orang Melayu pandai-pandai je. Dia ni kau tengok umur 90 tak jalan-jalan lagi. Keturunan dia memang lihat, memang umur panjang dia tu. Dulu arwah bapak dia dulu, pak dara dia pun macam juga. Dia bukan faktor keturunan, masalah umur ni kan. Memang ajal dia macam tu.
lambat. Ni pak tu keturunan pula pasal. Kemudian maknanya saya nak gambarkan, Tuhan sebut dalam ayat itu memperingatkan kita. Ayat dalam Al-Quran ni banyak ayatul qasas, ayat kisah cerita. Ayatul muhakkamah, ayat tentang hukum hakam ni tak banyak dalam Quran, dalam 500 ayat ni. Ayat tentang kisah umat dulu, kisah zaman sahabat Nabi, dia banyak untuk ambil iktibar. Kita akan bertemu manusia yang bisnes macam ini, dia hanyut dengan kekayaan. Tuan-tuan, hari ini baik, masa orang Melayu susah dulu, ni saya bangkit bangsa kita lah, kita tak sentuh bangsa orang. Zaman tuan-tuan duduk di kampung pendalaman, di desa-desa orang Melayu, zaman itu ada setengah kampung elektrik pun tak ada, air pipe pun tak ada, tapi orang datang surau, orang datang masjid, bawa unggun api bawa. Ni orang tua lah, zaman-zaman yang bawah-bawah ni tak merasa. Orang dulu tak ada elektrik, tak ada lampu, pasang pelita. Tapi yang pelik orang dulu, pelita, lampu tak ada, tapi anak ramai. Ni rahsia dia. Saya sebab orang ada tempat kuliah, saya kuliah, orang tanya, Ustaz, kenapa orang dulu anak ramai, orang sekarang anak sikit-sikit, 3-4 orang aja kita tengok menantu anak kita. Saya jawapan saya tu, sebab orang dulu dia tak ada elektrik, tak ada. Tu anak dia ramai. Orang sekarang ni ada elektrik, dia anak tak boleh ramai. Waktu itu susah, masih susah. Anak-anak orang Melayu kita di kampung, orang kata Quran khatam, umur 13, 14 khatam Quran. Surau, masjid, sekolah, kamu pergi. Tapi waktu ketika kita mengecapi nikmat kemerdekaan dan kesenangan, sekarang sudah berubah. Kita buat masjid besar-besar, surau besar-besar. Kalau ikut bilang pengurusi pengacara, kira ahli karya ni, ahli karya dia ramai. Nak tahu ramai tak ramai, tengok sembahyang raya ataupun sembahyang Jumaat penuh. Tapi majlis-majlis ilmu kurang sebahagian tempat. Ni masalah sikit kita. Kesenangan Tuhan beri. Dulu zaman tak ada kenderaan, orang boleh jalan kaki datang masjid surau. Sekarang semua rumah ada kenderaan. Terus saya sebutlah kata jauh tak munasabah. Jauh. Ini penyakit saya nak sebut, masalah kita yang perlu kita kena ubah. Kita sayang bangsa kita yang dekat dengan Islam. Baik, sikit kerisauan. Lepas tu sekarang pula banyak kampung memohon kepada kerajaan untuk buat masjid baru yang besar. Saya terbabit dalam perbincangan tu, untuk dibentangkan dalam bajet belanja, dalam RMK 12 yang akan dibentangkan awal tahun depan. Berapa masjid hantar senarai pada Jabatan Ketua Menteri. Biasanya kalau orang panggil membabitkan agensi agama, bab-bab agama, Ketua Menteri akan panggil saya sekali lah untuk pemakluman. Saya tengok senarai masjid kampung tu minta masjid baru, masjid besar. Kita masukkan bajet. Jadi jumlah keseluruhannya lebih daripada 100 juta kalau diluluskan dalam RMK 12. Tak apa, masjid besar kita tak kisah, tapi kita pegawai syarak, jawatan kuasa masjid, JPKK kena fikirkan sesuatu bagaimana nak penuhkan. Kerajaan dah bantu beri, kita nak penuhkan macam mana? Ini tanggungjawab, kena buat sesuatu. Saya bercakap ni atas nada kerajaan lah. Itu JPKK kita dah bentuk. Jawatan kuasa masjid hari ni interview. Kecuali yang mana yang pencalonan satu senarai saja, dia tak payah interview, automatik jadi pengurusi masjid. Cuma yang berbaki ada 17 masjid ni panggil kategori kawasan panas. Itu nanti saya yang akan interview. Saya, Datuk Mufti, Siti Maim, pengarah Jaih. Panas macam ni saya tak tahu. Mungkin ni semua calon keturunan Hang Tuah. Jadi tak boleh sebarang orang interview tu. Jadi saya pun ready lah sebelum nak interview yang ni 17 masjid ni kena bakar kemenyan pada rumah dulu. Ngasap dulu. Orang Melaka yang buat pasal orang luar tak reti orang Melaka punya permainan.
Tak apa. Tapi bagaimana? Orang Melayu kaya bagus, biar dia kaya. Kita bangga anak-anak orang Melayu kaya. Jangan dengki. Bangsa yang kuat dengki ni dia takkan maju. Ni yang sikap masalah kita ni. Kita tengok orang Cina, dia kaya. Kita jangan nafi kekayaan dia. Dia menjaga sebelah-sebelah, tapi dia tak asal dengki. Barang kedai dia kan orang datang tak ada, dia suruh tunggu, dia pergi ambil barang kedai sebelah, pinjam, jual. Boleh. Bangsa dia ada satu sikap toleransi, tolong menolong dengan bangsa dia. Demi mana? Tapi kita orang Melayu suka semayang kuat, baca Quran kuat, tapi bila masalah nak maju dia hasad dengki. Apa dah? Orang Melayu kok pandai main bawang. Main bawang kok pandai dia. Kita buka kedai, buka restoran, orang tak datang, sebulan tutup kedai. Orang tanya, "Mat, kau tak buka kedai ke? Aku dengar buka kedai." Apalah aku tak buka, tak buka. Aku lalu tak nampak, gelap je tak. Rupa dah ditanamnya garam belakang pun. Ni orang Melayu ni perangai lah. Kena ubah. Bukan sekarang ni, dulu lagi. Ni orang tu tahu dulu. Lawan bola sekolah pun dia main bawang. Saya tak nak sebut nama kampung yang kuat main ni. Kita tinggal seorang dengan tiang gol. Keeper pun dah kita sewaskan. Nak sepak masuk dalam bola lagi tempat lain. Pening ke kepala kita tu. Dah lepas main cek-cek tengok belakang tiang gol, garam ada, macam-macam ada. Ni orang Melayu memang. Main bola peringkat sekolah pun main bawang. Hanya tak senonoh. Jadi justru itu kita tak nak masyarakat kita, umat Islam, kita kena bercakap persoalan umat. Sebab apa? Kalau kita nak mewarisi Rasulullah punya perjuangan, Rasulullah ni diingat umat dia sampai waktu akhir hayat dia. Kita tak selesai selamatkan kaum keluarga kita saja, tak selesai. Kita nak selamatkan semua. Bagaimana hari ini nak kembalikan umat Islam, saudara mara kita, masyarakat kita, supaya menghidupkan, jangan hanyut dengan kekayaan. Kerajaan insya-Allah sedaya upaya, kalau banyak kewangan apa saja untuk syiar Islam, tuan-tuan mohonlah. Yang penting makmur masjid surau kita. Yang mau berhormat Ketua Menteri, waktu saya masuk jabat agak awal, dia beritahu saya, "Ustaz, zaman saya jadi Ketua Menteri, apa untuk syiar Islam buat." Dia nak macam tu. Kau buat. Dia tu. Kalau duit banyak macam-macam mudah nak saya. Jadi kita kena sambut saranan ini untuk Islam, untuk syiar Islam. Tuan-tuan, kekayaan ni takkan pernah rasa cukup. Mana dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, "Ana libni Adam wadiyani labtagha salisan." Kalau sekiranya bagi anak Adam itu ditakdirkan Tuhan, dia dapat dua kawasan perlembahan, ada kata dua bukit daripada emas, nescaya dia minta bukit yang ketiga. Ni nak sebut rasa nafsu ni dia takkan puas dengan kekayaan dan kemewahan. Nabi kata kalau dia dapat dua bukit daripada emas, dia akan minta bukit yang ketiga. Tak cukup dua tu. Dia dapat 3 bukit emas, dia akan minta bukit yang keempat. Manusia ni dia akan selesai bila dia tanah sumbat dalam mulut mati, selesai. Itu baru selesai. Dalam hidup ni mana? Kekayaan ni takkan menyelesaikan, takkan rasa puas. Bahaya kekayaan tu. Itu sebab jangan mudah-mudah minta kaya. Kalau rasa tak mampu nak uruskan kekayaan. Itu sebab orang barat lain. Kita bercakap mengikut perspektif agama, perspektif Al-Quran, kekayaan. Saya sebut balik, kaya tak salah dalam pandangan Islam. Yang salah silap menguruskan kekayaan. Betul. Tapi orang barat dia lain. Barat ni dia sampai bila pun dia takkan bersama dengan apa yang kita bawa. Kena ingat. Dan dia cipta ideologi, dia cipta pahaman falsafah dia, menghancurkan manusia balik. Itu barat. Seorang ahli sosiologi Jerman abad yang ke-18,
yang dikenali dengan nama Max Weber. Dia ni seorang ahli falsafah, ahli sosiologi. Dia mengemukakan dia punya kata-kata pejangga dia. Dia kata manusia yang paling bahagia di akhirat besok ialah manusia yang paling kaya di atas dunia. Begitu. So, orang-orang barat mengimani kata-kata dia ni. Akhirnya masyarakat barat mengejar kekayaan secukup-cukupnya. Itu sebab kita lihat ada di negara barat penganut-penganut Kristian, ya, dia kejar keduniaan dia sampai gereja dia pun dijual. Ada berlaku gereja dijual, orang tak masuk dah. Sebab nak kejar teori yang mengatakan manusia yang paling bahagia di akhirat ialah orang yang paling kaya dalam dunia. Akhirnya barat hancur. Hari ni kaya tak tahu nak buat apa, bunuh diri. Barat yang paling banyak bunuh diri ni, tuan-tuan. Baik. Dia cipta ideologi pahaman falsafah dia, akhirnya menghancurkan bangsa dia balik. Hari ni kita buat contoh. Ni kita telah, dunia sedang menghadapi pandemik COVID-19. Di kala mana negara kita sudah hampir kepada nak putuskan rantaian COVID-19. Kematian Malaysia tak tinggi, 100 lebih ya. Hari ni tuan-tuan tengok barat berapa? Amerika sudah melepasi 130,000 orang mati. Amerika, negara mereka. Berita juga, berita Perancis dan sebagainya. Amerika ni dah sampai selenda, tak boleh nak buat apa dah. Okey. Sebab apa? Dia cipta teori senang menghancurkan dia balik. Barat ni dia mengimani teori memperjuangkan kebebasan. Kononnya di bawah deklarasi PBB, hak kebebasan ni kena bagi semua orang, tak boleh disekat. Dulu dituduh kita Islam mendiskriminasikan wanita, tak diberi kebebasan. Kenapa orang perempuan mesti pakai tudung, tutup aurat? Tak boleh pasal. Kenapa ibu bapa nak mesti paksa anak dia? Sebab di barat undang-undang dia, kalau kata kita orang Islam duduk sana, kita pukul anak kita sebab tak semayang, wah kita orang Islam, kita didakwa di mahkamah. Barat nak bebas tu. Hari ni teori yang dia cerita, yang dia beriman dengan dia tu, akhirnya menjahanamkan rakyat dia balik. Sana nak buat PKP susah. Kita ni orang Melayu dengar cakap lagi, kan? Barat kau nak sekat, tak boleh minum teh kat luar, tak boleh berhibur di kelab malam, kerajaan sekat, dia takkan ikut. Ini menyekat kebebasan. Dia keluar macam biasa, akhirnya mati bersepak macam tu. Sebab apa? Rakyat dia, bagi dia ini kebebasan, tak boleh disekat. Akhirnya bunuh diri dia balik, nyawa dia sendiri. Bab ni orang Melayu bagus. Bila kerajaan sekat, masa PKP mula dilaksanakan, kedai kena tutup, pusat beli belah tak boleh masuk, kita orang kampung tak boleh buka kedai teh, minum teh tak boleh, ikut juga walaupun ketagih. Ada orang nyebut saya, Ustaz, saya kalau kerajaan sekat lain tak apa, tapi bila tak bagi minum teh ni, saya rasa bodoh nak duduk dalam kampung ni. Tahu. Okey. Wahal tak boleh minum teh kat kedai. Orang rumah bukan tak ketiba, orang rumah kita apa tak boleh buat, teh tarik, teh sorong semua dia boleh buat. Tak menjadi kau buat ni lain rasa kata. Tak. Itu pun ada juga minum nyorok-nyorok. Ada kedai buka pintu belakang, pintu depan tak buka. Ada satu kedai saya tak nak sebut. Dia pergi minum kedai teh masa PKP. Kedai tu pula berani sangat buka. Satu pagi tu 17 orang 17,000 kerjaan dapat, kena fine seorang 1,000. Masuk tu ke kedai, nak minum cawan dah kena 1,000. Okay. Bagus kerajaan buat sekatan tu, bagus. Akhirnya manfaat pada kita. Baik. Dah boleh keluar semayang balik dan sebagainya. Okay. Jadi saya nak balik persoalan tadi. Teori barat ni tak boleh dilaksanakan dalam masyarakat kita orang Islam. Menghancurkan kita balik. So dalam Islam, kekayaan itu kita kena lihat bukan kekayaan dari sudut harta benda. Sebab dalam hadis lain Nabi kata apa?
laisal ghina an kasratil arad walakinil ghina al-ghina'un nafs. Nabi kata bukanlah sebenar-benar kaya itu dengan sebab banyak harta benda, tetapi sebenar-benar kaya itu adalah kaya jiwa. Apa kaya jiwa? Apa maksud kaya jiwa? Dalam istilah tasawuf kita sebut qanaah, cukup dengan apa yang ada. Jangan duk ambil hak orang. Betul. Hari ini bila rasa tak cukup apa yang Tuhan beri, akhirnya dia akan cari walaupun cara tak betul, cara haram. Itu yang timbul dalam negara kita. Makan rasuah, curi, merompak. Nabi dah sebut dah. Tak? Sebab Nabi kata kaya jiwa ni tu sebenar kaya. Sebab apa? Kaya jiwa ni lebih besar. Tengok orang kaya harta. Saya buat contoh. Orang meniaga lah. Orang meniaga. Ni buka kedai makan ni malam-malam. Melaka ni memang terkenal kedai makan waktu malam. Rasa saya paling banyak tau. Baru ni saya bawa speaker Kerajaan Terengganu untuk kunjung hormat pada pejabat Ketua Menteri. Dia pun kata, Melaka ni banyak kedai makan malam-malam. Terengganu pun tak macam itu. Orang Melaka memang kuat mentera. Pantang kau buka kedai apa, semua dia masuk. Keluar iklan lah. Sekarang keluar iklan dalam Facebook dan sebagainya. Lagi cepat. Maka orang meniaga, contohlah meniaga. Meniaga ni cepat kaya tuan-tuan. Makan gaji dengan kerajaan, dia tak jadi kaya. Senang sikit waktu pencen besok. Itu pun kalau badan sihat. Pencen pula kena operation, tak pula modal juga. Maka tak kalau begitu. Kita tengok orang kaya niaga. Dia buka kedai, dia tutup kedai sampai pukul berapa? Pukul 12 malam. Pukul 1 malam baru tutup kedai. Okey. Bila dah tutup kedai, nak kena kemas. Dah kemas-kemas makan 1 jam. Lepas itu dah kira duit pula. Makan masih lagi kira duit. Nak kat pukul 3 baru tidur. Itu pun tidur tak aman. Nak simpan mana pula duit? Ni zaman perobat tarbus ni, penyamun tarbus ramai. Yang pasang toyol lagi. Dulu pakai toyol. Sudahnya tolak cabut, tidur pukul 3.30, pukul 4 pagi baru tidur. Tentang hati risau. Kaya. Besok pagi bangun dah fikir nak pergi beli barang kat pasar. Hidup putaran dia macam tu saja kita tengok. Hati tak senang. Betul dia banyak. Sebab Nabi kata itu bukan sebenarnya kaya. Kaya ni jiwa. Macam mana jiwa kaya? Ini cerita orang lama juga. Ini yang hidup zaman 60-an, 50-an. Mak bapak kita orang susah. Kita orang desa, orang kampung. Anak ramai orang kampung. Mesin-mesin dulu anak 9, 10. Itu biasa. Kemudian orang hidup menoreh. Lepas sembahyang subuh pergi keluar menoreh kita. Okey. Pukul 10, pukul 11 pagi dah balik. Dah jemur getah dan sebagainya. Masuk zuhur, makan, lepas tu boleh rehat baring. Lepas asar kalau ada kebun cucuk tanam sikit, lepas tu boleh pergi minum teh kedai. Maghrib pergi ke masjid. Ada kuliah. Dulu. Sampai isyak, lepas isyak balik makan. Lepas makan, zaman dulu TV tak ada, tidur terbongkang. Lapang kepala tengok. Tidur juga. Bangun bagi besok. Lagi banyak rehat. Anak besar macam biasa juga. Tak ada yang cacat, tak ada yang kena buang dalam parit longgang, biasa. Sebab kalau kita revisit balik kisah-kisah itu, sebenarnya orang tu dulu dia senang hidup dia. Dia tak pening kepala. Tak ada siapa nak rompak, nak curi rumah. Itu. Susah tu dia cari rezeki orang susah. Tapi Tuhan bagi timbal balik. Timbal balas balik. Bila hari tua anak dah membesar, bekerja sana sini, cukup bulan anak hantar duit. Goyang kaki, itu yang duduk kat kedai teh lama tu, tak tahu nak bekerja apa. Nak makan Kentucky, umur dah 70, buruk no rupa, baik tak payah pergi. Ada duit banyak, pergi umrah ngaji lah. Hati senang. Hati senang. Itu Nabi kata, sebenar-benar kaya ni hati kita, jiwa kita yang kaya.
Kalau harta banyak, sentiasa rasa tak cukup, putaran hidup kita, kalau kita tolak campur, masa kita dengan Allah terlalu sedikit, ni jadi masalah hari ni. Hidup kita tak stabil. Sedangkan Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata tak, kita selalu doa semayang, lepas semayang cuma doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta dengan Tuhan baik di dunia, baik di akhirat. Kita minta dua. Baik. Bagaimana nak jadi yang disebut baik dunia akhirat ni? Imam Ghazali kata kita hidup satu hari 24 jam, ya. Nak dapat atina hasanah dalam dunia dan hasanah di akhirat, bagi masa 24 jam tu bagi 3. 8 jam pertama, 8 jam kedua, 8 jam ketiga, cukup 24 jam. 8 jam pertama kita kerja pergi cari rezeki, ya, cari rezeki, kita ada tanggungjawab pergi. 8 jam yang kedua kita berehat, tidur. Tenaga kita ni bukan macam enjin kereta boleh bergerak, kena berehat, tidak nanti bawa penyakit. 8 jam yang ketiga kita dengan Allah, semayang, belajar, berzikir, baca Quran. Kalau dapat buat macam tu, apa yang kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, okey dah jalan. Tapi hari ni putaran hidup kita bukan macam tu. Dunia bila tambah maju, hidup kita dah lain cerita. Kita tengok kerja, orang dah tak kerja 8 jam. Sekarang sistem barat perkenan, dia tambah overtime. Bila overtime, dia tambah gaji kita. Sudah ada kita anak orang Melayu, anak menantu kita kerja sampai 12 jam satu hari semata kerja dunia. Tuan-tuan, bila kita dah tak ikut tabi'i yang asal, norma hidup yang betul, sepatut kerja 8 dah pergi 12 jam, hari demi hari, hari demi. Akhirnya kita tuan-tuan tengok kesan apa? Umur tak sampai pencen lagi dah sakit. Dah sakit. Sebenarnya duit yang kita cari tu saya kata, orang pencen ni nak hidup dia senang sikit, boleh berjalan, boleh melancong. Sudahnya beli ubat. Duit pencen tu untuk beli ubat. Pusing macam tu. Kerehatan dah kurang, masa kita dah tak kena sebagainya. Masa yang ibadat hubungan dengan Tuhan, hablum minallah, ibadat, belajar dah tak ada, dah sibuk sangat kerja, tak ada belajar. Baca Quran dah tak ada masa. Ini yang kelompangan ini yang kita perlu penuhkan kembali fitrah, norma hidup manusia berdasarkan Al-Quran. Itu sebab kurang. Akhirnya tuan-tuan, dunia tu kejarlah, bahagian sementara nak tunggu akhirat kita. Tapi kita tak boleh lupa akhirat kita. Kita sempat buat ibadat ni masa ni ya, masa hidup ni ya. Semayang ni masih hidup, dah mati tak boleh semayang. Ya. Kita ada kawan seorang contoh, kita tengok dia ni umur dah 50 pun tak semayang. Kita tegur berkali, Mat, engkau ni umur dah 50-an, bila lagi engkau nak kembali, kau nak semayang? Aku besok mati, aku semayang lah. Dah mati kau nak semayang apa, campur sungguh semayang. Duduk dalam syurga pun tak ada semayang lagi dah. Syariat tu atas dunia ya. Okay? Jadi kita boleh sempat buat sesuatu ini, kebaikan kita, pahala ganjaran kita, ikut limit umur yang kita ada, itu je. 40 tahun, 50 tahun ke umur, 60, 70, itu je limit kita. Yang lain dah tak ada. Sebab hadis yang ma'ruf terkenal selalu kita dengar ustaz-ustaz baca, idza mata banu adam in qata amalu. Orang kata nak buat saham akhirat ni cara dia. Apabila matinya anak Adam, kita mati. Terputullah. In qata bihi amalu. Setengah riwayat kita begitu. Terputullah dengan kematian itu segala amalan. Maknanya apa putus? Dah tak boleh buat amalan lagi. Orang dah mati mana boleh berzikir? Dia tak boleh berzikir lagi dah. Orang dah mati mana boleh baca Quran lagi? Orang yang dah mati, mana mungkin dia nak solat dan sebagainya. Dah habis dah, terputus. Betul, dah tak boleh buat apa. Habis bekalan apa? Yang mana hidup tu lah. Masa kita hidup buat yang tu je lah yang dapat. Dah mati tak ada. Tapi Nabi kata illa min salasin, kecuali daripada 3 perkara. 3 perkara ini boleh dapat lagi, terus sambung. Yang lain sampai habis tercabut nyawa, selesai, sakat tu je. Kalau banyak-banyaklah dulu, kalau sikit-sikit lah.
Tapi nak dapat sambung macam mana? Kita kena fikir sambung. Selepas ni nak dapat apa? Sebab hidup akhirat ni abadi, dia kekal. Dia tak boleh pusing balik ke dunia. Dunia ni sifat dia fana, dia akan binasa. Orang mati biasalah. Memang fitrah dunia ni dia akan binasa. Cuma kita je terkejut bila dengar orang mati. Kita je terkejut orang mati. Sebenarnya mati ni biasalah. Memang fitrah dia begitu, Tuhan bagi. Mana 3 perkara yang kita nak dapat benda tu bersambung walaupun kita dah tak boleh buat apa amalan. Yang pertama disebut sedekahun jariah. Sedekah jariah ni wakaf. Bukan derma yang biasa kita yang mesti hidup, derma hari Jumaat, derma orang susah. Itu habis kat dunia lah, pahala je. Tapi sedekah jariah ni sebab disebut jariah. Jariah ni asalnya mengalir. Tajri min tahtial anhar. Air tu mengalir di bawah sungai, di bawah syurga. Maknanya pahala kita tu berjalan walaupun kita dah mati. Wakaf. Ikut dalam dunia dulu dalam dunia apa yang kita ada wakaf. Wakaf ni kena benda kekal. Tanah dan sebagainya. Dulu orang Melayu dulu kalau buat masjid kampung banyak konsep wakaf. Dulu kerajaan tak ada beri bantuan. Betul. Kita nak buat surau masjid, orang tu bagi sikit, orang tu pungut derma. Itu bagus konsep tu sebenarnya. Untuk mendapat pahala mati. Sebab apabila kita mati, benda yang kita wakaf itu orang guna. Ingat, tapi syaratlah dalam fiqh, nak dapat pahala itu mengalir, ia tempat tu benda yang orang guna. Jangan wakaf tempat orang tak pakai. Ini pun masalah juga. Dia pergi wakafkan kapet dekat satu surau dalam hutan, tak ada orang datang semayang situ. Tak ada, Ustaz, saya wakaf jin Islam, mana tahu dia datang semayang. Kau dengan dia sama je jinnya. Orang tak nampak tu. Tak, sebab mana? Macam masjid kita guna. Masjid, apa barang nak pakai? Tengok kipas ke, nak tambah masjid, surau, infak buat. Sebab Allah Ta'ala sebut fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu buat kebaikan. Baik. Yang kedua, wal ilmun yuntafa'u bi. Yang akan kita dapat pahala terus selepas kita mati, ilmu yang beri manfaat masa kita hidup. Mana kita pernah tunjuk ajar, mengajar orang. Dan ilmu kita tu orang pakai walaupun kita dah mati. Ini untung tuan-tuan jadi orang alim ni. Dia bagi orang ilmu, orang tu pakai ilmu tu. Tapi biar ilmu betul, bukan ilmu bungkus. Ini ilmu hitam pun ya juga. Itu ilmu mengarut. Contoh, kita bukan banyak ilmu, kita pandai buat semayang, dah belajar ustaz berapa kali, masbuk, muafiq, rukun sembahyang, semua kita famous. Ada kawan kita seorang, dia tak pandai semayang. Engkau ni kenapa tak semayang? Aku nak semayang, jenis aku tak kerti. Yang buat pasal tuan, ada dah berumur tak kerti semayang ada tau. Sekolah ni biasa, cikgu-cikgu sekolah kementerian tahulah. Cek anak-anak murid kadang tingkatan 5 tak kerti semayang. Ada satu sekolah tu cikgu tu cakap, saya pernah tanya murid saya, Ustaz, budak ni tingkatan 5, tanya semayang, dia tak semayang. Sebab apa tak semayang? Dia kata kat rumah pun mak bapak dia tak semayang. Ada lagi anak orang Melayu macam tu. Sedih kita dengar macam tu. Baik. Mungkin tak ada orang ajar, dia orang mengajar, dia tak nak datang. Baik, kita ajar kawan kita seorang. Tak salah nak ngajar masjid surau ni, orang hebat-hebat boleh lah kan. Kita ajar dia cara semayang, bacaan dia, sampai dia pandai. Ditakdirkan Tuhan, dia pun semayang. Lepas kita ajar tu, dia tak tinggal semayang. Selang 2 minggu, kita pun meninggal. Okey. Bila kita meninggal, dia yang hidup tu, yang kita ajar, dia masih semayang. Setiap kali dia semayang, dia dapat pahala. Kita pun dapat pahala. Sebab dia sah ibadat dengan sebab kita ajar. Sebab Nabi kata, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kita ilmu sikit, kita beri sikit, tak apa. Kalau banyak, beri banyak. Tapi jangan ilmu sikit bagi banyak. Itu yang jadi ilmu bungkus tu. Dia tak gerti, dia main jawab, main hentam aja. Ni pun bahaya juga tak? Ada jenis-jenis ustaz ni, saya pun tengah pantau juga ustaz-ustaz ni. Dah duduk pos itu,
Kerja saya sebagai penasihat agama Ketua Umum di antaranya saya ada kuasa untuk pantau perjalanan Majlis Agama Islam MAIM dan juga JAIM dan semua agensi bawah tu untuk penambahbaikan. Saya minta bahagian dakwah semua senarai-senarai ustaz-ustaz yang mengajar, yang datang pada luar Melaka atau pada Melaka. Yang mana saya kenal, saya akan tapis lah. Kalau nak mengajar ni ikut bidang lah. Kalau bukan bidang dia, jangan mengajar. Betul ustaz, tapi kadang-kadang dia tak famous bidang tu, tapi dia pergi ngajar bidang tu. Bila orang tanya dah mencacau dia jawab. Ni pun bahasa juga. Tuan-tuan kena tengok ustaz ni, dia ni kalau buat fiqah famous. Tanya buat fiqah lebih lah. Jangan tanya tasawuf. Kali kita terbang tak nak turun ni kan pun satu hal juga. Cerita wali ya. Yang ni bab tasawuf. Ikut bidang. Sebab dalam hadis Nabi kata annalzilan nas manazilihim, letak manusia biar kena tempat dia. Tu. Ada satu ustaz dia mengajar kuliah masjid. Dululah cerita baru saya balik masjid. Dia pergi mengajar satu kitab yang dia tak biasa belajar kitab tu. Tiba baca-baca kitab tu sangkut kat masjid ni. Baik. Dia kata kitab tersebut tidak sah azan atas azan. Di kitab-kitab lama macam tu. Orang yang ni kitab-kitab lama ni orang ada mengaji pondok dulu. Itu bahasa-bahasa lama. Budak ustaz kalau mengaji kitab moden dia tak faham bahasa lama ni. Kan kitab-kitab orang lama macam tu. Bumi dia je bom, ba waw mim bom. Dia bukan ba waw mim ya kitab dulu. Ba waw mim bom macam tu. Wah baca tu bumi. Dia pun tanya. Dia dah pening pusing-pusing tak lepas sah. Tidak sah azan atas azan. Apa maksud? Dah. Dia pun besok tu dia tanya, dia kata tak apalah, besok minggu depan saya datang, saya beritahu apa maksud. Itu kalau ustaz yang bagus. Dia tak faham, wallah alam, habis cerita. Tapi yang bahaya ni dia tak tahu, dia jawab cash juga. Ni masalah. Ni mati kena hati-hati ni. Sebab nak kena pantau juga ni. Penasihat agama ni macam-macam dia nak pantau ni. Baik. Maka dia telefon saya besok. Ustaz, nak tanya lah Ustaz. Masa tu saya tak boleh ngajar masjid masa tu. Tapi orang tanya saya tak apalah. Saya ngajar malam tadi ke masjid tu, kitab tu kata tidak sah azan atas azan. Apa maksud tu Ustaz? Dia tak faham. Tak apalah, dia tak faham dia tanya. Okey, saya kata maksud dia dalam satu azan dia tak boleh dua orang. Faham? Contohnya katakanlah Bilal Masjid Ubudiah ni ada dua Bilal. Oleh kerana dua-dua terima iklan, sekarang aku azan separuh, kau azan separuh tau Aku sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hanya solat kau sambung. Dah. Baru adil sama-sama dapat iklan. Ini asyik aku je azan, kau dah. Dan tu. Ataupun seorang ni muazzin tengah azan, tengah-tengah azan jatuh pingsan. Badan panas sebab mentedara durian banyak sangat. Jadi darah tinggi, lagi hadir dia sesar tadi durian. Dah keras dia dah tak sambung. Hayatlah solat tak ada bunyi, rupa dah jalan. Datang orang lain sambung hayatlah solat, tak boleh, dia kena azan semula. Tu maksudnya tidak sah azan atas azan nama dia. Ini kitab dulu. Orang lama-lama dia faham, yang muda ni tak pernah faham. Okay. Dia tanya orang ahli bidang tu. Jadi kita tahu buat sembahyang, kita ajar buat sembahyang sampai orang tu pandai. Itu kalau seorang dia sembahyang sepanjang hayat dia, pahala kita dah dapat. Tuan-tuan gambarkan kalau banyak dia mengajar orang. Sebab jadi cikgu-cikgu ni banyak pahala dia. Itu sebab dia antara dua title ni tuan-tuan. Sampai ke mati pun orang sebut cikgu tetap cikgu, ustaz tetap ustaz. Kita cikgu yang lama-lama jumpa cikgu ke lagi, walaupun dah tak rupa cikgu dah. Ada setengah cikgu ni dulu garang kau main lagi kan. Bila dah pencen dia pergi ke laut, kita jumpa panggil cikgu kali, tak panggil nelayan. Itu walaupun dah cikgu dah tak rupa cikgu lah, saya kata macam tu. Yang kedua ustaz. Sampai bila orang panggil ustaz. Bagus. Bab orang Melayu ni dia ihtiram, dia hormat guru dia. Okey. Yang ketiga, Nabi kata di antara amalan yang kita boleh dapat pahala selepas kematian kita kaya di akhirat, di antaranya
Apa dia? Bawaladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh mendoakan bagi si bapa atau mak dia. Ini kena faham hadis ni. Ulama menafsirkan tak mesti anak tu alim soleh, tak ada. Dan ada setengah menafsirkan tak mesti anak tu doakan ibu bapa dia. Pahala yang anak buat itu dia special case. Apa anak buat, mak bapak yang dah mati otomatik dapat. Ini kena faham dalam bab fiqh. Hubungan ibu bapa dengan hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan orang bukan anak dia berbeza. Atau dalam hukum hudud Islam pun, dalam hukum hudud, Tuhan sebut wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang lelaki curi pun curi kerat tangan. Tapi kalau ibu bapa curi duit anak, dia tak kena kerat tangan. Dia akan pindah hukum ta'zir. Sebab fiqh kata bapa dengan mak ni usul asal, anak furuk cabang. Kalau tak ada usul, cabang tak ada. Jadi dia kena bagi hukum lain. Okey. Jadi bab bagi pahala ni sampai ke tak sampai, dia tak sama dengan orang biasa. Bila kita mati, ibu bapa mati, apa yang anak buat pahala, ibu bapa dapat share direct. Walaupun anak tu tak doa pun. Ya Allah, ya Rabbi Tuanku, pahala ibadat aku itu minta sampai kepada mak aku. Tak ada pun dia sampai juga. Itu orang tu kata, untung anak ramai ni. Anak ramai ni untung. Katakan kita meninggal, dia meninggal lah, akan meninggal lah. Orang dulu kan anak ramai. Anak kita 10 orang. Dia bertebaran, yang duduk Kuala Lumpur, duduk Johor. Tapi kita dah bagi didikan semua, dia faham bab agama. Semayang tak tinggal lah. Sebab zaman sekarang saya nak sebut, tuan-tuan dapat didik anak, semayang tak tinggal, tak mencuri, tak minum arak, tak berdadah, tu dah kira berjaya lah. Jadi. Katakan bila masuk maghrib tadi, anak kita yang bertebaran, negeri situ, negeri sana dia duduk, waktu maghrib 10 semayang. 10 pahala, 10 orang punya ibadat terus masuk kat kita automatik. Itu untung anak lah ramai, dia beri suriat. Tapi orang lain, ada orang ni dia sebut untung di pasal lain. Untung anak kau ramai, besok dah tua senang kau. Dia fikir duit, dia fikir. Dia tahu dah tua, besok anak tu 500, anak tu 500. Tentang kalau umur dah 70, duit banyak tuan-tuan boleh buat apa? Nak beli kereta sport pun dah buruk rupanya. Nak pakai kereta besar-besar pun tak sesuai. Kita bukan nak itu dah. Zaman dah berlalu, kata. Tu. Sebab anak menantu ni dia pandang ngepet mak bapak yang tua-tua tu, dia tahu mak bapak banyak duit tapi tak reti pakai duit lagi dah. Balik-balik bukan bagi duit, dia hutang duit kita lagi. Hutang bayar tu, hutang tak berbayar. Kau ni kahwin bukan senangkan aku, menyusahkan aku lagi ada. Ada tak? Jadi dari itu anak macam tu hubungan. Sebab kita balik tengok anak kita. Aku ni kalau tak ada dia ni, kalau semayang tak tinggal, alhamdulillah. Kalau jadi alim lagi bagus. Tapi kalau orang lain dengan kita, dia lain. Saudara mara kita, kawan, dia nak sampaikan pahala kepada kita, dia kena niatkan. Itu kita orang kampung tu buat tahlil, sedekahkan pahala tahlil kepada arwah, sebut kepada sebulan, niat baru sampai. Mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, kita kena niat. Tak sebut tu, paling kurang niat pahala ibadat aku hari ni, zikir aku pergi kepada arwah kawan aku, jiran aku, baru boleh sampai. Kalau tak ada, tak adalah. Jadi ada 3 benda yang kita boleh dapat sebab mati. Tuan-tuan pilih, tuan-tuan ada kat mana? Pertama, wakaf. Yang kedua, ilmu yang pernah kita curahkan, mengajar orang. Yang ketiga, anak yang soleh tadi. Kalau tuan-tuan ada 3-3, alhamdulillah. Kalau Tuhan ambil umur kita pun, insya-Allah sangka baik dengan Tuhan, jangan sangka buruk. Sangka baik dengan Tuhan, Allah Taala sentiasa bersama sangkaan kita apa. Sangka baik, insya-Allah selamat. Kalau tak ada 2, tak ada 3, mungkin 2. Kalau tak ada 2, paling kurang 1 tu ada. Tapi sedih, 3 tak ada. Contoh, ilmu pun tak pernah beri ke orang yang mau faham, wakaf pun tak pernah buat, anak yang soleh pun seorang pun tak. Semua anak ada ramai tapi semua tak boleh pakai, cuma jadi hantu aja.
Malang tuan-tuan. Ini malang. Jadi waktu tu tuan-tuan, kita tak boleh harapkan yang 3 tu. Kena buat semasa hidup banyak-banyak lebih kurang. Mudah-mudahan sedikit tazkirah saya pada malam ini dapat beri peringatan kepada diri saya dan tuan-tuan semua. Yang pentingnya insya-Allah dapat menyadarkan kita dapat kembali kepada agama Allah, anak cucu kita, masyarakat setempat kita. InsyaAllah Allah Ta'ala akan rahmati dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.